Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-15 dan 16 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Allah lah yang memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka itu dalam keadaan buta. Mereka itulah orang yang telah menjual kesesatan dengan hidayah, maka tiadalah akan memberikan keuntungan perniagaan yang mereka lakukan itu, dan mereka tidak akan sekali-kali mendapat hidayah. Baik, ayat ini masih lagi mengisahkan tentang munafiqun, iaitulah satu golongan yang timbul ketika Islam kuat. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, seorang pendakwah yang terkemuka, seorang ulama yang hebat pada kurun ini, bahawa fenomena nifak, virus nifak ini hanya berlaku ketika Islam kuat, ketika Islam cemerlang. Masa Nabi berada di Mekah, maka yang mengikut Nabi SAW merupakan golongan yang pengikut-pengikut yang solid keimanannya. Kerana pada masa itu tiada kemewahan, tiada kesenangan, tiada pengaruh, tiada kekayaan, tiada negara, maka buat apa aku ikut Islam? Jadi para penentang ni lebih senang berada dalam keadaan kafir kepada Allah SWT. Tapi bayangkan bila Islam itu kuat di Madinah, Islam mendapat tempat, semua orang masuk Islam, maka yang tak masuk Islam menjadi malu. Maka dengan sebab itulah mereka berpura-pura menunjukkan pada zahirnya mereka itu Islam, tapi pada hakikatnya mereka merupakan golongan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanjangkan lagi gambaran di sini bahawa mereka menyangkakan mereka memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Depan kata lain, belakang kata lain, mereka merasakan mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek orang Islam. Tapi padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengejek, memperolok-olokkan, mempermain-mainkan mereka. Mana boleh kita tipu Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dirahmati dan dikasihi? Mana ada peluang untuk kita sebagai manusia melakukan satu perkara terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Maka golongan munafiqun ini, mereka menzahirkan satu perkara, tapi hakikatnya mereka merupakan musuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui dan Allah telah membukakan rahsia tersebut kepada Nabi SAW dan umat Islam. Itu perkara pertama yang memang pasti berlaku. Yang kedua, iaitulah golongan munafikun ni menyangkakan dalam apa yang mereka kerjakan itu, semayang, puasa, zakat, haji, macam juga orang-orang Islam yang lain, disangkakan dengan itu mereka dapat tutup keaiban diri sendiri. Tetapi tidak, dalam masa yang sama mereka masih juga melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang Islam tahu mereka ni adalah munafiqun. Bayangkan seseorang mereka ni boleh berkata kepada pengikut-pengikutnya, kau tengok ya, dia pun datang jumpa Nabi SAW, memuji, kemudian memuliakan Nabi SAW, mengatakan perkataan-perkataan yang hebat terhadap Nabi. Nabi pun pergi. Dia kembali semula ke barisan penyokong-penyokongnya. Dia kata kepada penyokong-penyokongnya, nampak? Pandai tak aku cakap? Ni seperti yang dibentangkan oleh para mufassirin, para ahli tafsir. Ikut kata, wah memang hebatlah kau, pandailah kau pura-pura. Katanya padahal aku cukup benci dia ni, aku cuma menunjuk-nunjuk saja aku sayang. Aku cuma di hadapan kamu semua dan di hadapan pengikut-pengikutnya sahaja aku memuliakannya. Agak-agak kalau orang begini keadaannya terhadap orang Islam yang lain, senang tak hati dia, tuan-tuan? Hati dia takkan senang, kerana dia berpura-pura sebenarnya. Kerana Allah jadikan kita manusia satu makhluk, dari sudut psikologinya,
Apa yang kita buat kepada orang, kalau kita tidak melaksanakan dalam diri sendiri, kita tunjukkan kepada orang perkara yang sebaliknya, yang terbuku dalam hati sebaliknya, maka tuan-tuan, hati kita akan rasa tertekan, rasa susah hati, rasa keluh kesah, kelam kabut, rasa menipu diri sendiri. Kerana golongan munafiqun secara tak langsung mereka telah menganiaya diri mereka sendiri di atas perilaku perbuatan seperti itu. Kemudian Allah gambarkan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka dalam kejahatan itu secara buta. Buta ni bukan buta luaran tuan-tuan, tapi dia buta dalaman. Kerana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dua mata. Yang pertama mata luaran yang ada di bahagian kepala kita, yang kedua mata hati. Kerana itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menyanggah golongan kafirun, Allah menjelaskan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata luar itu tidak buta, tetapi mata hati itu yang buta. Jadi golongan munafiqun ini tidak nampak kebenaran itu sebagai kebenaran, sebaliknya dia nampak kebenaran itu sebagai keburukan, dan keburukan itu sebagai kebenaran. Ini adalah satu penyakit yang menimpa golongan munafiqun. Ama dipanggil ama. Ama ni maknanya buta pintu hati, buta mata hati. Kadang-kadang kalangan umat Islam hari ini kita jumpa mata luarnya buta, tetapi mata hatinya celik. Betapa ramainya orang seperti ini. Kita tengok dalam YouTube kan, seorang budak usianya baru 10 tahun sudah hafaz Quran tapi buta. Ditanya oleh Syekh Minsyari ini kepadanya, apa permintaanmu wahai anak? Doamu selalu qiyamul lail waktu malam, kamu seorang yang hafiz Quran, tentulah kena bangun waktu malam untuk bertahajud. Pernah tak engkau berdoa kepada Allah agar dibuka pintu, dibuka matamu semula, diberi celik balik semula? Jawapannya tidak pernah. Aku tak pernah minta supaya dapat melihat kembali. Kerana kalau aku dapat lihat kembali, aku bimbang ayat Quran ini akan dilupakan olehku. Kerana bila mata luar ini terbuka, banyaklah maksiat yang akan ditonton, diperhatikan, maka hilanglah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Memadailah bagiku untuk melihat daripada dalam sahaja. Tengok tuan-tuan, inilah dia yang Allah gambarkan bahawa golongan munafiqun mata luarnya celik, tapi mata hatinya tidak berfungsi. Jangan jadi seperti ini tuan-tuan, ini mulia Allah sekalian. Maka antara cara untuk menyelesaikan masalah nifak dalam hati, dalam diri, seperti yang pernah kita gambarkan sebelum ini, bahawa kalau bercakap berbohong, kalau berjanji dia mungkir, kalau dia beri satu amanah dia akan khianat, kalau dia berdebat dengan orang lain, bersisir dengan orang lain, dia tidak mahu tolerate langsung, tak mahu bertolak ansur langsung. Ini kalau ada salah satu sifat daripada 4 perkara ni, maka dia telah memiliki sifat nifak. Maka hargailah orang lain, hormatilah orang lain, baikilah diri kalau ada kekurangan-kekurangan seperti itu, kerana masih ada ruang dan peluang untuk kita baiki diri, belum terlewat. Ya, selagi nyawa belum sampai dekat tenggorok, dekat halqum, malam yugharghir, dan yang kedua selagi matahari belum terbit di sebelah barat, maka masih banyak lagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Kerana kita bimbang hati adalah satu organ yang dianugerahkan Allah SWT. Kalau kita melakukan dosa, ada titik hitam padanya, berkekalan buat dosa, dia bertambah hitam, 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 dan akhirnya jadi seperti gelap katup, hitam legam. Tapi kalau kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan dibersihkan. Moga Allah memberi kepada kita kefahaman terhadap ayat ini. Moga Allah SWT menyelamatkan kita dan umat Islam yang kita cintai daripada fenomena virus nifak. Kita pohonlah kepada Allah SWT selalu dalam doa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada hatiku pembersihannya, kerana tiada yang dapat memberi pembersihan melainkan Engkau. Engkaulah pemiliknya dan pembimbingnya. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.